Okey, sebelum tu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada kedua MC yang tiap saya kau punya. Oh. Saya dah terbakar dah hangus tak? Bagus lah. So jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Dan juga kalau tengok hari ini bermacam-macam. Itulah budaya Aircon. Mula-mula tadi menari, betul tak? Lepas tu tebukan CBP. Itu adalah budaya Aircon yang ada di sini, tak ada kat tempat lain. So jadi beri tepukan kepada masing-masing. Okey, sebelum tu saya memperkenalkan diri Saya yang ada di depan ni adalah saya Muhammad Nazri bin Osman. Berasal daripada Kedah. Ada orang Kedah sini tak? Ada. Ada ramai. So saya dah menetap di Selangor hampir 12 tahun. 12 tahun. Dan sebelah sini adalah MC. Kenal MC sebenarnya? Lama tak pernah nampak. Kelabur sikit. Nampak boleh So sebelum tu saya nak tahu berapa orang dekat sini yang orang baru. Cuba angkat tangan. Angkat. Okey, berapa orang? Oh, orang baru. Betul-betul baru. Orang lama? Lama. Luar biasa. Beri tepukan juga. Okey. Okey, sebelum tu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada insan yang memberi support atau sokongan tidak berbelah bagi kepada upline saya, iaitu CCM2B Herda. Dan juga kepada insan juga yang memberi sokongan berterusan, iaitu kepada CCM2B Rizal. Dua insan ini telah memberi sokongan yang sangat-sangat padu kepada saya sehingga saya mencapai kejayaan hari ini dan saya berada di platform yang betul. Dan juga saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada dua insan yang sangat memberi dorongan, bimbingan kepada saya, isteri untuk bersama-sama, iaitu kepada PCM, MCCM, Wong Siwa dan Jini. Yang kedua ni lah memberi galakan kepada kita, mentor kepada saya, memberi semangat, motivasi kepada kita. Dekat luar ada tak? Ada, sendiri buat. Okey, inilah tempat kerja saya di Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Siapa pernah naik kerja bangunan ni? Di Seksyen 9. Okey belum lagi Orang yang sihat. Saya sihat, alhamdulillah. Itu yang kita nak sebenarnya. So jadi saya bekerja sini dah hampir 11 tahun di Kementerian Kesihatan. Saya dah banyak pindah merata-rata tempat. Biasalah kalau orang kerajaan ni, ada orang kerajaan sini tak? Ada orang kerajaan sini, dia akan berpindah-pindah, bertukar-tukar tempat mengikut arahan ketua jabatan. So jadi nak tak nak terpaksa ikut itu kehendak kita. Tetapi bila kita kenaikkan pangkat dari satu tingkat ke satu tingkat, bebanan kita semakin bertambah, tanggungjawab kita semakin besar, berat, tinggi. Tetapi gaji naik sikit je, tingkat je. Dulu melintang, sekarang tak melintang. Nak menegak pun tak ada. Sekarang ni sama saja, setiap tahun. Cemerlang tak cemerlang, sama saja. Tetapi dekat sini kita cemerlang, kita boleh membantu orang. Itu yang paling penting sekali. So inilah saya, bukan orang lain, saya kat sini. Dan juga pada masa yang sama, saya kerja juga, beban kerja bertambah. So jadi nak juga tambahan income, tambahan pendapatan. Sama income tambahan kan? Sama je. So jadi nak tak nak, saya fikir apa saya nak buat, kan? Kerja pukul 8 pagi, masuk pukul 8 pagi dan balik pukul 5 petang. 5 petang. Lepas tu dah tak tahu nak buat apa. Balik rumah ambil anak, tengok isteri. Itu je. Hari-hari tengok isteri, hari-hari tengok anak. Hari-hari, tapi taklah hari-hari malam Jumaat. Tak adalah. So jadi fikir-fikir apa kita nak buat. So jadi saya dapat minat tu, bisnes tu memang ada. Minat bisnes memang ada. Tapi dah fikir-fikir, okey, modal ada sikit, boleh lah, kan? Modal pun pinjam juga. Pinjam dengan bank. Biasa kalau kerajaan Angkasa Raya tu lah.
tempat dia, platform dia. Betul tak cikgu? Angkasa Raya tu. Dia untung banyak, kita keluar duit. So biasalah kalau kita gaji biasa hujung bulan dapat je gaji, besoknya dah habis. 25 hari bulan senyum. 25 hari bulan senyum. Bila dah 26, alamak, dah tunggu 30 hari lagi nak dapat gaji. So kerja hari-hari semakin bertambah. So nak tak nak terpaksa kita buat bisnes ni. So saya dah buka bisnes ni, pembelajaran habis dalam lebih kurang RM120,000 Malaysia. Banyaknya. Tetapi ada tetapi juga. Walaupun tengok sini, saya seorang businessman, saya peniaga, saya adalah orang yang berkejaya. Okey, kalau orang tengok ni, hebatlah Cik Nazri ni ada kedai. Dah kerja, ada kedai pula. Kan? Wah, macam mana dia buat? Tetapi dalam hati diri kita, siapa tahu? Betul tak? Kita yang tahu. Untung ke, rugi ke, hutang ke, siapa yang tanggung? Diri sendiri. Tetapi muka senyum juga. Itulah lumrah perniagaan. Tapi bila saya diperkenalkan kepada rakan kepada isteri saya pasal ini, barulah saya membuka mata. Dan saya akhirnya baru je tahun lepas saya lego balik. Agak-agak berapa? Agak-agak berapa? Tengok. Berapa? 50K. 50K. Okey lagi? Up sikit. Up sikit. Ini macam dua kereta je. 25. Betul. Saya tahu pula. 25. Cuba bayangkan semua pembelajaran hampir 120,000. Last sekali terpaksa lelong. Siapa nak? 25K. Tak nak. Tak nak 25. Saya dah rugi berapa? 100. So tiada pilihan. Okey, dan hari ini saya mengucapkan juta terima kasih kepada syarikat, satu-satunya syarikat yang ada di Malaysia ni, iaitu syarikat Elkon 19. Beri tepukan kepada syarikat itu. Dan juga kepada dua insan yang sangat-sangat membina idea, strategi dua insan ini. Terima kasih kepada Mr. A.K. Tan dan Mr. Ho Saleh. Beri tepukan kepada mereka berdua ini. Dan inilah dia semangat yang ada di sini tetapi tak ada kat luar. Binatang ni lah yang kita patut ucap terima kasih. Iaitu semangat Elkon, iaitu Angsa Laut Elkon. Beri tepukan kepada semangat Laut Elkon. Tahu tak? Semangat Laut Elkon ni, seekor jatuh sakit, semuanya turun. Itu yang penting. Kalau sebelum ni kita ada ucapkan terima kasih pada kambing, lembu, tak ada. Inilah semangat yang ada pada semangat Angsa Laut kita. Okey, pada hari ini satu-satunya syarikat Elkon yang mengutamakan plan pemasaran ataupun langkah strategi untuk kita mengorak langkah ataupun lebih kata shortcut untuk kita menjadi jutawan. So, rata-rata jutawan di Elkon rata-rata adalah pendapatan 6 angka. 6 angka, So inilah yang kita cari-cari, kita tunggu-tunggu. So, tuan-tuan dan puan-puan adalah berada di platform yang betul hari ini. Okey, kalau tengok dekat depan ni, belon ada topo-topo kan, benda-benda ni. So apa yang masuk kat sini? Kalau dekat sini, kalau kita tengok apa-apa buka perniagaan ataupun apa-apa kita nak membuat bisnes yang lebih kepada masa hadapan, kita mesti berfikiran jauh. Kita mesti berfikiran yang lebih terbuka dan tak boleh kita membuat keputusan sewenang-wenang je. Dan juga untuk kita melihat keadaan ini, kita perlu tengok ke atas dari pelbagai sudut, daripada bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Sebab apa? Jadi seperti saya tak tengok langsung sudut, last sekali berkubur.
berhubung. So jadi ya, dekat sini ya, akan memberi peluang kepada kita untuk menjadi jutawan. Dan tuan-tuan yang ada di sini adalah jutawan Akan. Tuan-tuan. Okey, semua orang nak kaya. Semua orang nak senang. Semua orang tak nak hutang. Semua orang nak masa depan yang cerah. So jadi kita kena berubah mulai sekarang. Sebab apa? Kalau kita tak berubah daripada sekarang, bila lagi kita nak berubah? Bila lagi? Nak temu kawan, tak apalah, you pakai you berjaya dululah, ataupun saya nak tengok awak pakai Jaguar dululah, baru saya pakai. Ya. So kita diri sendiri kena ubah dulu. Kena ubah dulu, kena buka minda, kena buka hati, terima apa peluang yang ada di Akan sini. Inilah tempatnya. So bila sekarang berada di tempat sekarang ni, sekarang kena berubah, kena buka minda, kena buka hati kita untuk berubah. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini, sebenarnya kursi-kursi sinilah pernah diduduki oleh jutawan-jutawan Akan yang mencapai cecah 6 angka sini. Dan di sinilah ya, sejarah yang ada sini adalah tempat mereka ataupun platform mereka untuk berjaya. Sistem pendidikan yang sama, sistem plan yang sama, dan produk yang sama. Di sinilah mereka berjaya. Dan anda adalah tergolong daripada mereka yang menjadi bakal jutawan. So bukan bila lagi, mulai sekarang kita kena hijrah. Kita kena keluar daripada kelompok keselesaan kita. Saya dah selesa lah, tak apalah, cukuplah dengan gaji yang ada sekarang. Salah. Sampai bila? Sampai bila? 5 tahun lagi. 5 tahun lagi kalau kita datang balik, dia masih orang yang sama. Tak berubah. So hari ni kena berubah, kena hijrah. Keluarkan daripada kelompok keselesaan. Ambil sahut cabaran. Inilah peluang yang ada di Akan. So kalau kita tengok di sini ya, dekat sini, dekat dunia, mana-mana dunia, ada 4 kategori. 4 kategori. Yang pertama adalah pekerja. Yang kedua pemodal. Yang ketiga pemerintah. Dan yang keempat adalah peniaga. Kalau kita pekerja, kita makan gaji, ujung bulan dapat gaji, bayar hutang. Betul tak? Kereta, rumah. So siapa yang memberi semua ni adalah bank. Bank hanya menguntungkan keuntungan sahaja. Dia tak akan mikir kasihan kita, tak kasihan. Ujung bulan tak bayar, postpone bulan depan, tak ada. Setiap hari dia akan call kita, minta bayaran hutang kita. Kalau tak selesai hutang, apa akan jadi? Tarik, blacklist, bankrupt. Itu akan jadi. So bank dia akan kata, you dah pinjam, so you kena bagi balik. Betul tak? So setiap hari kita kena berurusan dengan bank, berhutang. Setiap ujung bulan akan bayar duit dengan bank. So yang kedua, pemerintah. Ya, mana-mana perintah lah ya. Kalau di Malaysia ya, demokrasi. Di Amerika kapitalis, negara yang komunis, negara republik, semuanya ada cukai masing-masing. Cukai jualan langsung, cukai lesen hiburan, cukai apa lagi, bermacam-macam jenis cukai. Supaya apa? Dia mendapat income untuk menambah infrastruktur negara. Kalau tak dapat income, tak dapat tax, tak dapat collect duit daripada rakyat, macam mana dia nak rolling duit tu? Tak boleh. So yang mangsanya siapa? Kita mangsanya. So jadi dari situ kita terpaksa membayar pelbagai cukai. Macam-macam sekarang ni. 2 tahun lagi, setahun lepas lagi. Cukai apa? GST. GST ya, aku ada geleng kepala lah. Dah geleng kepala. Okey. So jadi pada yang sama, kita kena faham ya, daripada main cukai, lebih baik kita membuat sedikit perniagaan supaya kita mendapat impak yang sama. Ya. Okey, selain daripada itu, peniaga mana ada nak rugi? Betul tak? Betul. Dia hanya nak untung saja. So jadi kata
saya berniaga nak rugi. Boleh tak? Saya berniaga ni nak rugi saja. Itu saya tahu lah. Mungkin mental dia tak betul lah. So berniaga dia nak untung. Daripada mana? Daripada pekerja. Dapat gaji 25 bulan. Pergi ke shopping complex. Pergi ke sana, pergi sini. Duit keluar. Dan sekali 26 bulan. Alamak, saya duit dah tak ada. Pinjam kawan boleh, pinjam saudara mara. Betul tak? So jadi inilah ya yang kita tak nak sebenarnya. Okey, ini adalah ya 10 ya pekerjaan yang ada di Malaysia. Ini daripada Job Street. Job Street. Rata-rata adalah berkelulusan degree yang baru, freshie daripada. Kalau tengok jurutera, doktor. Doktor pun 2,700, 19. Kerja dia potong je tulang manusia, daging manusia. 2,700 je. Mana nak dapat sekarang ni, pasaran sekarang ni meningkat. Kalau tengok pelajar-pelajar daripada luar negara, dia tak nak balik di Malaysia. Sebab apa? Malaysia kadar gajinya rendah sangat. Lebih baik dia bekerja di sana. Tambah pula, bila dia dah bekerja, dia dah ada degree, dia dah buat bermacam-macam. Bila dia bekerja, dia akan beli apa? Kereta. Mau pergi kerja lah. Saya nak pergi kerja, ambil perodoh kancil. Perodoh kancil. So itulah yang mampu. Doktor bawa perodoh kancil. Dekat tempat pejabat saya bersepah. Semua naik perodoh kancil. Kereta Malaysia, sokong. So jadi itulah impian mereka. Impian ada, tetapi tak ada pilihan, terpaksa. Inilah 10 pekerjaan yang ada di Malaysia. Okey, selit gaji sebenar daripada sebuah bank terkemuka. Kenapa bank dipilih? Sebab bank adalah sebuah institusi kewangan yang terlus, teratur, dan juga dia adalah sah di segi undang-undang berdasarkan kepada akta buruh. So jadi kalau tengok selit gaji daripada tahun 2010, 1,841. Tahun 2011 naik lagi RM2,055, 2012 2,264, 2013 2,371, 2012 2,800. Naik berapa persen? 53% sahaja. Ya Allah. Kerja bank kira. Betul tak? Masuk pukul 9 pagi, balik pukul 6. Kadang-kadang bos, kerja belum siap, ini ada mau masuk lagi duit. Kira. Kepala pening. 53% sahaja. Kira duit orang. Tapi duit sendiri tak terkira pula. Dah tak kira memang tak ada duit. Okey, kalau tengok perbandingan kadar inflasi. Rumah kondo tahun 2010 136,000. Hingga tahun 2014 kenaikan sebanyak RM360,000 ataupun kalau kenaikan 126%. Jadi naik berapa? 53 sahaja. Okey, turun bawah lagi. Rumah teres 450 2010, 2014 sekarang ni 890, dekat 1 juta. Kau tahu tak, kalau gaji kerajaan 3,000, 5,000, minta maaf lah, apartment flat saja yang layak. Betul. So rata-rata kalau nak rumah yang 890 kena gaji sekurang-kurangnya 10,000 ke atas ataupun 20,000 ke atas. Itu pun 25 tahun. Mana nak cari 20 tahun? Okey, selain daripada itu kita tengok tol RM1 2010, 2014 60 sen, RM1.60. Kenaikan sebanyak 60%. Okey, kita tengok yang keempat, gula. Tahun 2010 RM1.80 dan 2014 RM2.84. Kenaikan adalah sebanyak 58%. Sama dengan hampir dengan kenaikan gaji seorang pegawai bank. Oh lama. Macam kita ni jual gula je. Kenaikan gula je. Lepas kita makan gula lah. Makan gula saja. So jadi kita sebagai pekerja ataupun mana-mana, kita tak akan dapat mengelak daripada hutang. Semua kat sini semuanya ada hutang, betul tak? Tapi simpan sendiri masing-masing. So bila dapat gaji terpaksa bayar hutang.
buat pinjaman, buat personal loan untuk selesai hutang, untuk bayar kereta, untuk bayar rumah. Tetapi setiap bulan nak kena bayar juga dengan personal loan. Bila tak bayar kereta, bila tak bayar rumah, kena tarik, kena lelong. Lalas nak duduk mana? Bawah jambatan. Nak ke? Tak nak juga. So jadi bil kena bayar. Bil api tak bayar 3 bulan kena tarik. Lalas pasang lilin. Pasang lilin. Tengok muka bini, tengok muka anak, tengok muka semua. Lalas ni ada muka yang lain, cembalang. So inilah yang kita tak nak, yang kita tak nak langsung. Bila hutang, kita terpaksa bayar. So memihak kepada satu pihak sahaja, tetapi kita tak ada langsung dapat. Betul. Okey, kebanyakan belia berumur 30 tahun ke atas adalah muflis. Yang terpaksa menanggung beban hutang yang sangat-sangat tinggi disebabkan mereka tidak menguruskan kewangan dengan betul, dengan baik. Biasalah umur 25 tahun, ada umur 25 tahun sini? Ada. Jadi pengurusan kewangan dia tak berapa betul, tak berapa kemas. Jadi dia suka berbelanja, menggunakan kad kredit. Kad kredit dia guna tapi bayar tak nak langsung. Bayar pun dia minta RM50, bayar RM25. Bila nak habis hutang tu? Bila nak habis? Sampai kiamat pun tak habis. Okey so jadi dalam Islam telah bersabda bahawa 90% rezeki adalah daripada perniagaan. Perniagaan. Setuju tak? Setuju lah sabda Nabi. Bukannya sabda saya. Nabi Muhammad SAW telah bersabda 90% rezeki adalah rezeki daripada perniagaan dan 10% adalah dari lain-lain pendapatan. Betul Ustaz. So kalau tengok masyarakat Cina, dia tengok masyarakat Cina, mereka percaya kepada perniagaan. Mereka percaya kepada perniagaan. Contohnya kalau kita tengok perniagaan 99 Cina kan, dia ada 200 cawangan di seluruh Malaysia. Tapi dia OKU, kursi roda. Macam mana dia jalankan perniagaan? Melalui human resources dia ada pekerja dia yang ramai. So dia latih orang, dia usaha, dia bimbing sehingga berjaya. So jadi inilah yang kita nak berkongsi pengalaman dengan mereka semua. So jadi bukan sebab tadi atau rezeki, tapi ia adalah sebab pilihan. Sebab pilihan. Kita belajar tinggi, kita belajar, kita bekerja. Tetapi kalau ada perniagaan yang sedemikian, kita perlu ambil. Ambil untuk kita untuk masa depan kita. So jadi okey, kita dah tengok tadi dah sabda dah. Dah sabda dah tadi. Sabda dah nak mulakan perniagaan. So untuk mulakan perniagaan mesti kena ada apa? Modal. Ada modal tak? Tak ada. Tak ada langsung RM10 je ada. Tak ada modal juga. Kemahiran ada? Tak ada juga. Aduh, kemahiran pun tak ada. So jadi lokasi. Kita nak buat lokasi berniaga kat mana? Pun tak tahu. Macam saya, buka kedai runcit, lokasi je, keliling ada kedai runcit, tetapi bersaingan dengan orang lain. Dia banyak peniaga-peniaga daripada Aceh. Takkan saya nak cakap orang Jawa. Saya orang Aceh. Sekali dia datang berbahasa dengan saya, tak terjawab nanti. Bapak ibu-ibu. So lokasi kena ambil kira. Yang seterusnya adalah renovation, ubah suai. Dah modal tak ada, kemahiran pun tak ada, macam mana nak ubah suai? Pinjam pun nak kena bayar. So ubah suai kena ada, kena cantikkan. Okey, stok kena simpan barang supaya kita dapat menjalankan aktiviti pemasaran. So modal tak ada, macam mana nak beli stok? Boleh ke? Tak boleh juga. Okey, latihan kena ada. So hari-hari kena latih. Pekerja saya hari-hari kena latih. Tiba-tiba dia pula tak datang kerja. Makcik tu datang, Nazri tolong potongkan kelapa.
Macam mana nak potong kelapa kan? Potong tangan aku pula tu. Lain-lain kali reasonnya, makcik kelapa tak ada. Padahal sorok bawah tu kelapa 3 biji. Pergi makcik pergi kedai sebelah. Itulah dia sikap peniaga, betul tak? So jadi latihan, bila kita dah latih peniaga, paksalah kita bersungguh-sungguh. Jadi kalau peniaga, kalau pekerja dia dah lari, macam mana? Terpaksalah peniaga tu yang kena. Okey, pemasaran, persaingan. Inilah salah satu daripada sebelum kita menjalankan perniagaan. Okey, ketiga dalam perniagaan. Dalam perniagaan yang kena bayar adalah sewa. Sewa mesti kena bayar. Bila di rumah pun kena bayar juga sewa dekat rumah. Kan? Kena bayar sewa dengan bank. Itu semua lumrah. Okey, bila kita di bisnes kena stok, simpan barang dekat rumah. Ada tak stok? Ada. Beras. Takkan nak makan pasir. So beras kena ada. Pembelanjaan di perniagaan selain perniagaan overhead, bil semua kena bayar. Di rumah pun kena bayar juga. Bukan di perniagaan kita dah bayar, rumah tak perlu bayar, kena bayar juga. So ini adalah melibatkan keuangan kita. Yang last sekali adalah gaji pekerja. 3 bulan tak bayar gaji, pekerja pergi mana? Lari. Dia hantar notis je. Saya MC, saya pergi sana, saya pergi situ. So gaji pekerja kena bayar. Dekat rumah kena bayar gaji tak? Bayar lah. Bagi nafkah je lah, kan? So jadi peniaga yang penting adalah modal dah tentu, untung belum tentu. Belum tentu. Betul. So inilah peniaga konvensional yang berada di luar, iaitu pasar malam, penjaja, kedai runcit, restoran. Kalau peniaga pasar malam nak kena jerit, tak boleh. Saya malulah tak ada jerit. Ada mie goreng ni, mie goreng nak ke? Kena jerit, mie goreng. Ni rasa, sedap tak sedap ni? Ataupun kuih raya. Kena suara. Kuih raya. Boleh. Kena bersuara. Peniaga tak komunikasi luar kena berpekik-pekik. Bayangkan peniaga pasar malam, bazar Ramadan, daripada start pukul 3 sampai pukul 7 malam, berpekik je. Dan yang ramai siapa? Siapa yang ramai? Pembeli ke penjual? Penjual yang ramai. Pembeli lalu patah balik, dia cari yang free. Cik rasa kuih raya, ambil rasa, nyam, kan bukan sedap lah. So jadi pasar malam, inilah risiko bila kita buka perniagaan di luar. Memang sangat-sangat risiko. Okey, bila di era globalisasi sekarang ni semuanya sentuhan di hujung jari sahaja. Nak beli barang sayur, ikan, buka website Tesco, buka website Giant, nak order, klik je. Saya nak sayur 5 kilo ataupun 2 kilo, menyumpah-nyumpah lori nak hantar sayur. Beli sayur je, rumah dalam 50 km. So itulah teknologi sekarang ni memang begitu pantas. Okey, so jadi perniagaan yang paling mudah sekali adalah perniagaan franchise. Franchise. So jadi pemikiran kita, apakah perniagaan franchise